Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, macam yang korang tengok dekat thumbnail tadi, hari ni Nina akan bahas dua kes. Kes yang Nina rasa macam mind blowing, kenapalah diorang ni sanggup buat macam tu. Kes yang pertama, satu-satunya anak lelaki tunggal dalam family ni bunuh mak dia sendiri tau. Cara dia buat pula macam dia dendam gila dengan mak dia. Memang scary guys. Cerita yang kedua ni pula tentang seorang si kakak yang Nina rasa macam agak psycho, dan dia pernah plan untuk bunuh adik-beradik dia sendiri, tapi akhirnya yang jadi mangsa dia adalah anak jiran dia. Jadi macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. Kejadian yang pertama ni terjadi dekat Iowa, United States pada 24 Mac tahun 2012. Jadi ada seorang remaja lelaki yang bernama Noah, berusia 13 tahun pada masa tu. Dia tembak mak dia guys. And then dia mesej dekat ayah dia. Dia kata, "Ayah, aku dah bunuh ibu. Sekarang ni aku menyesal sangat. Tolong pulang ke rumah sekarang." Tapi ayah dia ni ingat Noah ni macam main-main je. So ayah dia pun reply lah. Dia kata, "Okay, tak apa. Campak je mayat dia tu ke dalam kubur. Nanti kita dua settlekan." Ayah dia memang tak terfikir langsung yang pada masa tu sebenarnya isteri dia memang dah meninggal dan anak dia tengah buat pengakuan dekat dia. Sebab dia memang ingat kata anak dia tu gurau je. Sebenarnya macam mana benda ni boleh terjadi? Apa yang dia buat dekat mak dia? Kenapa dia tergamak sangat? Jadi jom kita jump terus kepada timeline kejadian. Sebelum Noah hantar mesej dekat ayah dia, sebenarnya pada hari kejadian tu Noah dengan mak dia berdua je dekat rumah. Lupa pula nak beritahu kat korang, nama mak dia adalah Gretchen yang berusia 37 tahun yang merupakan seorang nurse. Pada masa yang sama juga mak dia ni tengah sambung pelajaran dalam ijazah sarjana muda di University Iowa dalam bidang kejururawatan juga. Gretchen ataupun mak Noah ni digambarkan seorang yang baik hati, berdisiplin dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dia. Okey, berbalik pula kepada cerita kita tadi. Pada masa tu mak Noah ni tengah prepare makanan untuk dinner, dan pada masa tu Noah ni ada dekat belakang mak dia sambil pegang senapang tau. Dia dekat belakang mak dia tu memang dah standby dah nak tembak. Cuma pada masa tu mak dia memang tak perasan yang anak dia ada dekat belakang dia. Tapi Noah batalkan niat dia and then dia pergi naik bilik dia dekat tingkat atas. Tak lama lepas tu mak dia dah settle hidang apa semua kan. Mak dia pun panggil lah, Noah, mainlah turun makan." So Noah pun turun ke bawah, tapi pada masa tu dia masih lagi memegang senapang. Masa dia turun tu mak dia memang dah tak ada dekat dapur dah. Mak dia ada dekat ruang tamu atas sofa tengah baca buku. Dan pada masa ni dia angkat senapang dia dan dia acukan ke arah mak dia. Lepas tu dia telah lepaskan sebanyak 21 dice dekat kepala mak dia, 4 dice dekat leher dan juga 15 dice dekat bahagian dada. Tak tahulah apa yang dia fikir pada masa tu sampaikan dia sanggup buat macam tu dekat mak dia guys. And then dia datang dekat pula dekat mak dia. Korang tahu tak dia nak buat apa? Sebenarnya dia nak cabul pula mak dia. Dia ada niat tu tau. And then dia terfikir kejap dan dia tak jadilah nak teruskan niat jahat dia tadi tu. Budak ni memang gila. Korang tahu tak macam mana dia dapat senapang tadi? Pada usia 13 tahun pula tu. Untuk pengetahuan korang, senapang tu sebenarnya telah diberikan hadiah oleh mak dia kepada dia semasa hari jadi dia yang ke-11. So masa hari jadi dia tu, mak dia telah pilih senapang sebagai hadiah yang istimewa untuk anak lelaki tunggal dia. But at the end, mak dia sendiri yang jadi makanan kepada senapang tu tadi. Selepas dari kejadian tu, barulah Noah ni message ayah dia beritahu apa yang jadi, tapi ayah dia ingat benda tu prank je. Noah juga telah call 999 untuk minta bantuan dan confess apa yang dia telah buat dekat mak dia. So dalam talian tu dia pun cakap yang dia dah tembak mak dia dan mak dia dah meninggal, dan ini bukan gurauan. Dia tembak mak dia dengan menggunakan senapang dan dia sendiri pun tak tahu kenapa dia buat macam tu. Lepas tu dia mengaku juga yang sebenarnya dia cuba untuk cabul mak dia, tapi dia tak teruskan niat dia ataupun perbuatan dia. Dia juga cakap yang dia berharap semua ni mimpi, sebab dia berharap esok pagi kalau dia bangun daripada tidur dia dapat peluk dan cium mak dia lagi. Lepas polis dapat call tadi, diorang terus ke rumah Noah. Sampai je dekat sana, diorang jumpa mak dia tu dalam keadaan berlumuran darah yang sangat-sangat banyak dekat ruang tamu. Bukan tu je, Gretchen juga telah dijumpai dalam keadaan separuh berpakaian. And then polis terus tangkap Noah pada masa tu juga, tapi pada masa tu diorang kata dia ni memang tak ada apa-apa reaction langsung. Muka dia relax, cool, macam tak ada apa-apa. Maksudnya riak penyesalan tu tak ada langsung dekat muka dia. Nak kata dia nangis ke, meraung ke lepas apa yang dia buat, tak ada guys. Sebelum ni Noah memang tak ada apa-apa rekod jenayah, cuma dia ni dikatakan agak gelisah sikit. Dia ada macam penyakit gelisah, so macam anxiety lah kot kan.
Dan dikatakan juga Noah ni dia ada sifat yang suka membuli budak-budak dekat sekolah dia, dan dia ni memang tak suka binatang. Dekat sini pun kita boleh nampak yang dalam diri Noah tu memang tak ada rasa kasih sayang. So macam tak pelik lah kot dia buat mak dia macam tu kan. Kalau ikutkan explanation daripada ayah dia kata Noah dengan mak dia memang selalu bertengkar, tapi diorang punya pertengkaran tu tak pernah berlanjutan yang lama lah, macam bertengkar kejap and then habis macam tu je. Tapi kan sampai sekarang masih tak tahu motif yang jelas kenapa Noah buat macam tu dekat mak dia. Even dia sendiri pun kata dia tak tahu kenapa dia buat. Tapi motif utama kes ni dipercayai berpunca daripada Gretchen yang selalu marah Noah sebab selalu main game. So disebabkan dia selalu main game tu, dia punya prestasi dekat sekolah ni merosot. So mak dia marahlah dia main game selalu sampai menyebabkan prestasi dia macam dah tak perform. Tapi Nina rasa benda tu macam normal lah kan, kalau mak-mak marah anak dia sebab terlalu suka sangat bermain sampai prestasi pun tak okey kan. Normal kot. Takkanlah sebab benda tu macam nak berdendam sangat. And then pada Mei tahun 2012, Noah telah disahkan bersalah dan dia telah dipenjarakan di penjara Juvana sampailah dia berusia 18 tahun. Lepas tu hukuman penjara dia akan bertambah menjadi 50 tahun pula. Scary cerita ni. Mak dia tak ada apa masalah pun dengan dia. Tegur macam tu kan, tapi sampai nak emo macam tu. Okay, next story. Kes yang kedua ni pula melibatkan seorang gadis remaja yang bernama Alisa yang telah lahir pada tahun 1994 di Amerika juga. Jadi dia daripada kecil, dia ni memang dibesar dan dijaga oleh atuk dan nenek dia. Atuk dan nenek dia ambil dan jaga dia dengan dorang lagi adik dia tu sebabnya mak ayah dia sendiri seorang penagih dan juga ada rekod jenayah yang lain. Ayah dia pada masa tu masih dalam penjara sebabnya ada rekod dia ni cederakan orang lain. Manakala mak dia pula selalu keluar masuk penjara, macam penjara tu rumah kedua dia dah, sebab mak dia ni adalah seorang penagih dan suka mencuri tau. So mungkin disebabkan mak dia nak benda tu, okay, so mak dia mencurilah kan. Benda tu kan mahal, so dia spread kerja pun tak kan, mencurilah. Buat apa lagi kan. Even mak bapak dia ni bermasalah. Sebenarnya Alisa ni merupakan pelajar cemerlang dekat sekolah dia. Dia juga digambarkan sebagai seorang gadis yang happening, suka bergurau dan juga suka menulis puisi. Bukan tu je tau, dia juga sangat aktif ke gereja dan selalu terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan keagamaan. So kalau kita tengok live dia dengan nenek dan atuk dia, kita akan nampak dia ni macam tak ada masalah. Dan dia pun membesar dengan cara yang baik. Maksud Nina, dia membesar macam kanak-kanak normal yang lain. Sebenarnya personality Alisa ni kat luar dengan dalam media sosial sangatlah berbeza. Kalau dekat luar orang kata Alisa ni seorang yang happening, suka gurau-gurau, tapi dekat social media iaitu dekat Twitter, dia selalu meluahkan rasa benci dia yang mendalam terhadap pihak berkuasa. So dia menggunakan Twitter untuk meluahkan rasa benci dia. Dia juga pernah upload satu video dekat YouTube, dia punya account lah kan. So dalam video tu menunjukkan dia ni suruh adik dia pergi pegang pagar elektrik, tahu tak? Walaupun dekat luar nampak Alisa ni seorang yang happy, sebenarnya dia ni ada masalah kemurungan dan dia pernah masuk ke hospital sebabnya dia cuba untuk bunuh diri dia. So sejak daripada kejadian itulah dia terpaksa bergantung dekat ubat anti kemurungan untuk kawal diri dia. Satu lagi, Alisa ni ada satu habit yang mana dia suka kelar tangan dia tahu. Kejadian ni bermula semasa Alisa tadi berusia 15 tahun dan pada masa tu dia ajak anak jiran dia yang berusia 9 tahun bernama Elizabeth ke dalam hutan. Dia cakap lah dekat Elizabeth tu yang sebenarnya dia ada hadiah nak bagi dekat Elizabeth, tapi dengan syarat kena ikut dia masuk dalam hutan. Elizabeth tadi tu pun tanpa fikir panjang, dia pun ikutlah Alisa tadi tanpa dia sedar sebenarnya dia telah masuk ke dalam perangkap Alisa. Jadi dekat dalam hutan ni sebenarnya Elizabeth telah dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Dia dicekik and then selepas tu leher dia kena kelar dan akhir sekali dada dia tu telah ditikam bertubi-tubi oleh Alisa. Lepas tu Alisa ni heret Elizabeth tadi tu dan dia tanam Elizabeth tu dekat belakang rumah dia. Yang Nina macam tak boleh brain tu sebabnya lepas dia dah buat benda macam tu, dia tulis dekat diary dia, dia kata dia rasa sangat puas dan happy lepas dia buat macam tu dekat Elizabeth. Nak kata perasaan kesal tu memang tak ada lah, tapi memang dia kata dia rasa puas sangat. Jadi bila Elizabeth ni dia tak balik ke rumah, so mak dia pun risaulah dan mak dia pun buat report polis mengatakan anak dia hilang. So dalam kes ni polis telah syak kata Alisa ni lah suspek utama. So diorang pun interview dia dan statement-statement yang diberikan Alisa kepada polis ni macam agak mencurigakan. Dan polis pun pergilah cek kawasan rumah dia kan, dalam rumah, luar rumah untuk mencari bahan-bahan bukti dan akhirnya diorang terjumpa ada sebuah kubur ni yang ditutupi dengan daun. Lepas dari penemuan ni, polis telah paksa untuk Alisa mengaku dan akhirnya dia telah ditahan. So sepanjang perbicaraan dia berlangsung, dia telah dibicarakan sebagai orang dewasa dan Alisa tak pernah mengaku pun kata dia buat semua tu. Padahal sebelum tu dia pernah buat pengakuan, dia kata ya dia pernah buat, tapi semasa proses perbicaraan dia kata dia tak pernah buat. So doktor pakar psikologi pun telah dihantar untuk cek keadaan Alisa ni macam mana dan Alisa ni ada kecelaruan identiti. Masa polis jumpa kubur Elizabeth tu kan, sebenarnya polis terjumpa ada satu kubur lagi tau, cuma satu kubur lagi tu kosong. Maksudnya dekat situ ada dua kubur, satu berisi, satu lagi tak. Polis percaya dua lubang tadi tu sebenarnya telah dikorek oleh Alisa sendiri untuk sumbatkan dua orang adik dia ke dalam tu. Jadi maksudnya dekat sini polis percaya
yang Alisa ni sebenarnya dah ada plan untuk membunuh adik-adik dia, tapi plan dia bertukar, so dia pilih Elizabeth berbanding adik-adik dia. Akhirnya Alisa ni telah dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat dan peluang pembebasan bersyarat hanya selepas 30 tahun Alisa ni dekat dalam penjara. Scary ada kakak psycho macam ni kan. Okay guys, apa pendapat korang tentang dua kisah yang Nina ceritakan tadi? Okay, Nina nak bagi nasihat sikit lah kan. Okay, in case korang ni ada masalah dalam family, Nina harap korang boleh kawal diri korang. Jangan buat benda yang di luar jangkaan. Okay, biasalah kadang-kadang mak ayah marah kita kan, kita buat salah. Kadang-kadang walaupun benda tu bukan salah kita kena marah juga. Nina harap korang sabar dan bertabar. Kalau korang tak ada tempat luar, ya kita masih ada Tuhan guys. Okay adik-adik, kawan-kawan, kalau korang ada masalah, kita masih ada Tuhan untuk kita meluah. Jangan bertindak melulu dan akhirnya benda tu memakan diri kita dan ya, benda tu kita tak nak kan sebenarnya terjadi. Tapi Nina harap korang dapat kawal diri, berdoa banyak-banyak. InsyaAllah ada kebaikan dia, akan ada pelangi selepas apa yang korang lalui selama ni. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan perkongsian cerita yang Nina kongsikan hari ni. Dan Nina harap juga perkongsian Nina pada hari ni dapat dijadikan sebagai iktibar supaya kita dapat kawal diri kita, supaya kita dapat lagi tak buat benda yang bukan-bukan lah, supaya satu hari nanti kita tak adalah masuk penjara, kena terima hukuman-hukuman yang berat di atas kesalahan yang kita buat masa kita rasa marah. Okay, dan itu sajalah pesanan Nina untuk hari ni. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.